Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bab 4 percukaian bahagian yang ketiga. Okey, pada bahagian yang ketiga ini awak akan belajar bagaimana nak mengira cukai pendapatan individu. Buku teks muka surat 104. Okey, cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh seseorang individu dapat dikira melalui proses pengiraan seperti langkah berikut. Okay, ada 4 langkah. Yang pertama, hitung pendapatan bercukai. Lepas itu, langkah yang kedua, hitung cukai pendapatan. Langkah ketiga, tolak rebat cukai. Dan langkah keempat, buat pembayaranlah cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, pendapatan bercukai. Apakah itu pendapatan bercukai? Iaitu cukai pendapatan individu yang perlu dibayar dikira berdasarkan pendapatan bercukai. Jadi rumus pendapatan bercukai ini iaitu jumlah pendapatan tahunan, okey, pengecualian cukai ditolak dengan pengecualian cukai. Lepas itu kita tolak dengan pelepasan cukai. Jadi, barulah kita dapat pendapatan yang dikenakan cukai pada tahun tersebut. Okey, cukai pendapatan merupakan sejenis cukai progresif, yang mana kadar cukai semakin tinggi apabila pendapatan bertambah. Nanti kita tengok kadar dia itu berubah semakin tinggi apabila pendapatan semakin bertambah. Okey, jumlah pendapatan tahunan. Apakah jumlah pendapatan tahunan? Okey, jumlah pendapatan tahunan termasuk segala bentuk upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalti, premium dan sebagainya. Ini beberapa jenis pendapatan tahunan ditambah segala-galanya, barulah kita dapat jumlah pendapatan tahunan. Namun, tidak semua pendapatan yang diterima daripada majikan perlu dikenakan cukai. Contohnya, allowance petrol atau perjalanan. Subsidi-subsidi majikan seperti subsidi perumahan dan kenderaan, manfaat perubatan, allowance bantuan sara hidup. Ini biasanya kerajaan lah yang ni allowance bantuan sara hidup ini. Allowance kerakyatan dan beberapa lagi yang tidak dikenakan pendapatan, dikira sebagai pendapatan tahunan. Okey, itu yang pertama, A. Okey, yang kedua pula, pengecualian cukai. Apa itu pengecualian cukai? Merujuk kepada semua perbelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan atau pelbagai organisasi. Contohnya Perpustakaan Negeri dan Badan Rawatan Kesihatan yang diluluskan oleh kerajaan. Mesti berdaftar dengan kerajaan. Walaupun kita bagi derma, tetapi mestilah derma itu diluluskan oleh badan yang diluluskan oleh kerajaan. Kalau kita derma secara persendirian, itu tidak dikira sebagai pengecualian cukai. Okey, perbelanjaan tersebut boleh dikecualikan cukai, tetapi tertakluk kepada had tertentu. Dia ada had dia. Pengecualian cukai ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan kebudayaan. Contohnya kita bagi sumbangan kepada kelab kesenian yang kerajaan negeri yang diluluskan oleh kerajaan. Itu nak meningkatkan perkembangan kebudayaan kesenian dan juga memupuk masyarakat penyayang. Contohnya kita dermakan sebahagian daripada gaji kita kepada tabung makna. Makna diluluskan oleh kerajaan, itu dapat pengecualian cukai. Okey, seterusnya. Buku teks surat 105 akan bincangkan tentang pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai merujuk kepada perkara atau perbelanjaan bagi kepentingan persendirian atau ahli-ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Okey, antara caruman
Antaranya caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, rawatan perubatan dan yuran pengajian. Jenis pelepasan cukai bergantung kepada dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah setiap tahun. Jadi kalau awak nak lebih lanjut berkenaan dengan pelepasan cukai ini, awak boleh ke laman web hasil, lembaga hasil dalam negeri, hasil.gov.my. Awak tengok bahagian individu, awak tengok bahagian pelepasan cukai. Selain itu adalah banyak-banyak lagi. Dia ada rebat cukai dan sebagainya. Okey, kita tengok di sini. Ah, ini rebat cukai. Yang ini rebat cukai. Okey, individu pergi kepada pelepasan cukai. Mana pelepasan cukai? Sini. Tekan di sini, kita tengok sini. Ini untuk tahun 2020. Setiap tahun dia akan berbeza. Setiap tahun dia akan berbeza. Okay, kecuali setakat ini individu lah yang tak berbeza amount dia. Diharapkan lepas ini kerajaan naikkan amount pelepasan ini. Jadi 18,000. Okey, perbelanjaan rawatan. Okey, ini sama yang ini. Okey, next kita tengok yang ini kalau 2020 2020 kita tengok di sini lebih kurang saja kita perhatikan di sini. Ini bergantung kepada tahun. Kalau kita tengok untuk gaya hidup ni dia ada dua subsection di sini, dia 2500 2500. Tetapi pada tahun taksiran 2019 bahagian gaya hidup ini hanya satu saja. Satu saja 2500 saja. Jadi sebab itu saya bagi tahu tadi dia bergantung kepada tahun taksiran. Boleh berubah setiap tahun. Itu pelepasan cukai. Bergantung kepada tahun taksiran. Okey, cukai pendapatan. Selepas pendapatan bercukai diperoleh, apabila kita dah tahu jumlah pendapatan tahunan yang dikenakan cukai, cukai boleh ditentukan dengan merujuk jadual kadar cukai. Kadar cukai ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah mengikut polisi kerajaan pada belanjawan tahunan. Maksudnya setiap tahun pun berubah. Kalau nak tengok secara detailnya boleh pergi kepada laman web hasil tadi. Dia ada bahagian cukai pendapatan, itu kadar cukai pendapatan. Okey, jadual di sebelah ialah kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020. Tengok di sini. Dia ini kadar dia pada tahun 2020. Jadi kita tengok kadar dia progresif seperti bagi tahu tadi, progresif. Tengok. Kalau pendapatan sifar sampai RM5,000, kadar dia tak adalah. Jadi semakin bertambah pendapatan bercukai dia, semakin bertambah kadar cukai yang dikenakan. Sebab itu tadi bagi tahu cukai pendapatan ini kadar progresif. Okey. Okey, next. Buku teks muka surat 106, rebat cukai. Okey, rebat cukai diberikan untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Ada dua jenis rebat cukai. Okey, yang pertama, rebat cukai sebanyak RM400 akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000. Kalau kurang RM35,000, dia entitled untuk mendapatkan rebat cukai sebanyak RM400. Okey, dan ia tertakluk kepada perubahan semasa. Mungkin berubah selepas ini kita tak tahu, tetapi setakat ini masih lagi ada rebat RM400 bagi pendapatan bercukai RM35,000 ke bawah. Okey, itu yang pertama, rebat yang pertama. Yang kedua, jumlah bayaran zakat atau fitrah oleh warga negara yang beragama Islam juga akan mendapat rebat cukai. Maksudnya, kalau orang beragama Islam, bayar zakat kepada pusat zakat yang diluluskan oleh kerajaan, dia entitled untuk mendapat rebat cukai. Dia entitled untuk mendapat rebat cukai. Okey, kita pergi pada contoh yang pertama, buku teks muka surat 106. Okey, Encik Khairul memperoleh pendapatan tahunan sebanyak RM125,000
RM125,300 termasuk allowance. Yang ini pendapatan dia termasuk allowance. Diberi bahawa allowance berjumlah 12,340 dikecualikan cukai. Maksudnya, allowance sebanyak ini kita kena tolak daripada pendapatan itu. Okey, pada masa yang sama, dia beri derma kepada perpustakaan sejumlah RM2,000 dan jumlah pelepasan cukai yang kita tengok pada Lembaga Hasil Dalam Negeri tadi, laman web, sebanyak 22,500. Dia kumpul-kumpul pelepasan cukai dia sebanyak 22,500. Hitung pendapatan bercukai. Okey, cara penyelesaiannya, jumlah pendapatan tahunan. Okey. Jadi, kita kena tahu pendapatan bercukai dia apabila gaji tahunan dia ditolakkan dengan allowance yang dikecualikan cukai. Kalau allowance itu tak dikecualikan cukai, kita tak boleh tolak. Tetapi, yang ini allowance yang dikecualikan cukai. Jadi, kita kena tolak untuk mendapat jumlah pendapatan tahunan. Okey, kita kira kita dapat RM112,960. Okey, jadi formula pendapatan bercukai ini, pendapatan bercukai jumlah pendapatan tahunan. Yang ini kita dah dapat. Tolak pengecualian cukai iaitu derma ataupun sumbangan. Okey, yang ini tolak 2,000. Ditolakkan dengan pelepasan cukai sebanyak 22,500. Jadi, mudah saja. Jadi, ini ialah pendapatan bercukai Encik Khairul. Okey, ini pengecualian. Yang ini 2,000 ni pengecualian cukai. Okey, contoh kedua buku teks muka surat 106. Okey, kita tengok Ashraf ini mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM47,531 pada tahun 2020. Dia mesti specify tahun berapa supaya kita nak tengok dia punya jadual banjaran cukai pendapatan itu. Okey, kadar dia. Dia telah membayar zakat. Zakat ingat itu untuk rebat. Okey, pada tahun tersebut sebanyak 280. Okey, hitung cukai pendapatan. Yang ini kita nak cari cukai pendapatan. Pada contoh yang pertama tadi, kita nak kira pendapatan bercukai saja. Okey, bagi tahun tersebut yang perlu dibayar oleh Ashraf. Okey, jadi yang pertama kita kena tahu pendapatan bercukai iaitu 47,531. Yang ni dia dah kira, kita tak perlu tolak dah pelepasan cukai sebab dia dah bagi tahu dah. Okey, terletak pada banjaran pendapatan bercukai seperti di bawah. Okey, daripada jadual banjaran pendapatan bercukai itu, ini kadar dia. Sebanyak kalau RM35,001 sehingga RM50,000, ini pengiraan dia, kadar dia 8% selepas RM35,000. Okey, macam mana kita nak kira? Okey, kita ada pendapatan bercukai RM45,531. Jadi, untuk RM35,000 pertama, cukainya adalah sebanyak RM600. Okey, yang pertama ini, kalau yang ini untuk yang ini pada banjaran ini, yang pertama, yang RM600, kita panggil ini cukai dasar. Cukai dasar. Okey, seterusnya cukai atas baki maksudnya, berapa pendapatan dia ditolakkan dengan pendapatan yang RM35,000 yang pertama ini, kalau yang ini, yang atas ini, berapa baki ini didarabkan dengan kadar dia. Didarabkan dengan kadar dia. Okey, berapa baki didarabkan dengan kadar. Bukan 1,200. Kalau 1,200 ni adalah 15,000 darab 8 ini baru dapat 1,200. Tetapi kalau baki dia tak cukup 15,000, berapa baki itu yang didarabkan dengan 8% ataupun 8/100. Okey, apabila kita kira baki dia itu, kita dapat dalam 12,531. Apabila kita tolak ini didarabkan dengan 8%, kita dapat cukai atas baki dia adalah sebanyak RM1,002.48. Okey, untuk RM35,000 pertama, RM600. Bakinya adalah RM1,002.48. Jadi, kita tambah itu jumlah cukai yang perlu dibayar oleh Ashraf. Tetapi, Ashraf juga membayar zakat sebanyak 280. Jadi, dia
boleh menuntut rebat cukai. Dia boleh menuntut rebat cukai. Jadi, cukai pendapatan yang harus dibayar oleh asraf ini sebanyak 600 iaitu cukai dasar ditambahkan dengan cukai atas baki ditolakkan dengan rebat cukai. Okey, jadi kita kira itu cukai pendapatan asraf yang perlu dibayar ialah sebanyak RM1,032.48. Okey. Okey, kita tengok contoh yang ketiga, muka surat 107. Okey, Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak 52,770 pada tahun 2020. Dia derma, yang ini kita dapat pengecualian cukai dan diluluskan oleh kerajaan. Jadual menunjukkan pelepasan dia. Jadual menunjukkan pelepasan. Hitung cukai pendapatan. Okey, oleh Encik Chan bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebat cukai sekiranya layak. Okey, Encik Chan ini bukan Muslim, jadi dia hanya entitled kalau layak untuk pendapatan bercukai bawah RM35,000 iaitu 400 rebat cukai. Kalau pendapatan bercukainya bawah RM35,000. Jadi kita kira dahulu pendapatan bercukai dia. Okey, jadi jumlah pendapatan 52,770 ditolakkan dengan pengecualian cukai 300, ditolakkan dengan pelepasan cukai iaitu kita kena tambah. Tetapi hati-hati, kita kena tengok had dia. Kalau had dia 7,000, kalau yang ini belanja 7,200, kita hanya kira 7,000 saja. Kita tengok di sini tak ada, tak lebih, jadi kita tambahkan semua. Pelepasan dia sebanyak 20,500. Jadi, pendapatan bercukai dia kita kira, kita dapat RM31,970. Bawah RM35,000. Jadi, dia layak mendapat rebat cukai 400. Okey, jadi dia duduk pada banjaran bercukai ini. Jadi, seperti biasa kita tengok untuk RM20,000 pertama, bayaran dia RM150. 150. Baki daripada RM31,970 iaitu tolak RM20,000 dengan kadar 3%. Kita kena tengok rujuk jadual iaitu 3%. Kalau sebelum ini 8%, dia banjaran lain. Tetapi yang ini kadar dia 3%. Jadi cukai dia, baki dia RM359.10. Jadi kita tambah itu, kita tolakkan dengan rebat cukai kerana pendapatan dia bawah RM35,000. Jadi cukai pendapatan dia kita tambah cukai dasar ditambahkan dengan cukai atas baki ditolakkan dengan rebat cukai. Encik Chan perlu membayar cukai tambahan RM109.10 kepada lembaga hasil dalam negeri. Jadi itu sahaja untuk bahagian yang ketiga ini, bagaimana nak kira cukai pendapatan, bagaimana nak kira pendapatan bercukai dan apa itu rebat cukai. Diharap awak dapat manfaat daripada bahagian yang ketiga ini. Okey, sekian dahulu daripada saya. Terima kasih. Wassalam. Bye-bye.